Satu lagi berita yang menggempakan. Kalau semalam kecoh seluruh negara apabila dikabarkan Ustazah Siti Masturah telah pun membuat bayaran kepada pemimpin DAP kerana difitnah oleh Ustazah ini. Hari ini sahabat semua, ya, berita yang baru saja kita terima. Muhyiddin Yassin bayar RM 1.35 juta kepada YB Lim Guang Eng. Wow, jadi jutawan kaya raya terus Lim Guang Eng kalau begini, sahabat-sahabat semua, kerana begitu banyak fitnah, termasuklah ya kaki fitnah seorang ini yang memberikan ampau kepada DAP, khususnya kepada pemimpin DAP Lim Guang Eng. Jadi sahabat semua, saya mau untuk membawakan anda untuk mendengar ya pengesahan daripada peguam kepada YB Lim ini. Jadi tanpa buang masa, ayo kita lihat kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Saman fitnah Muhyiddin deposit RM 1.35 juta untuk Lim Guang Eng. Tahniah, berikan ucapan, berikan tepukan kepada kaki-kaki penfitnah daripada Perikatan Nasional ini, khususnya pengerusi mereka, Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Inilah yang kita boleh nampak siapa sebenar kaki fitnah, menggunakan fitnah dan hasutan untuk tujuan politik semata-mata. Jadi Muhyiddin Yassin telah pun dikatakan membuat deposit sebanyak RM 1.35 juta sebagai ganti rugi fitnah yang ditetapkan ke atasnya ekoran saman yang dikemukakan oleh Lim Guang Eng sementara menunggu rayuan kes tersebut. Bekas Perdana Menteri itu juga membayar 50,000 kepada Lim sebagai kos berhubung dakwaan yang dibuatnya terhadap bekas Menteri Kewangan terbabit. Peguam Lim Guang Eng, Guak Ngek Siong, pagi ini mengesahkan bahawa Muhyiddin membuat pembayaran berkenaan sementara menunggu penyelesaian kes di Mahkamah Rayuan. Muhyiddin telah membayar baki RM 1 juta ringgit ke dalam akaun pelanggan firma saya semalam. Jadi sebanyak 400,000 ringgit telah dibayar pada Disember tahun lepas, kata Peguam Lim kepada Malaysia Kini hari ini. Dan sementara itu ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Muhyiddin Cetan Jetwani mengesahkan juga jumlah penghakiman tersebut telah pun didepositkan sementara menunggu rayuan untuk anak guamnya itu. Pada 8 November tahun lalu, Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Razain memerintahkan Muhyiddin untuk membayar ganti rugi sebanyak 1.35 juta selepas dia mendakwa Lim memberi izin pembatalan status pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari semasa PH menjadi kerajaan. Kata Rosmawar lagi, Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional itu tidak cuba mengesahkan kaitan tersebut sebelum mengeluarkan kenyataan dan mendapati tuduhan tersebut adalah tidak berasas. Rosmawar pula menegaskan dalam keterangan Lim memberi keterangan yang meyakinkan termasuk mengenai penafian dia pernah mengeluarkan sebarang pekeliling untuk membatalkan status pengecualian cukai yayasan berkenaan. Katanya saksi defenden seorang pegawai daripada Kementerian Kewangan ketika kerajaan itu mengesahkan bahawa sepanjang tempoh menerajui kementerian tersebut, Lim tidak pernah mengeluarkan sebarang surat berhubung dengan perkara itu. Katanya lagi kenyataan itu bukan sahaja palsu tetapi berpotensi memudaratkan negara berbilang budaya, kata Rosmawar. Pesuruhjaya Kehakiman terbabit juga menyatakan dakwaan Muhyiddin adalah serius kerana memberi bayangan pengerusi DAP berkenaan melakukan salah guna kuasa melibatkan Pertubuhan Kebajikan Islam. Jadi ternyata tuduhan, kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin itu semuanya adalah fitnah belaka. Dan akhirnya mahkamah telah pun memberikan ataupun menjatuhkan hukuman kepada Muhyiddin Yassin dengan saman fitnah jumlah keseluruhan 1.35 juta. Dan dikatakan telah pun dibayar oleh Muhyiddin. Banyak duitnya ya. Tidak perlu pun dia untuk meminta sumbangan derma jihad, tetapi dia boleh membayar. Jadi inilah sahabat semua. Kerana mulut badan binasa, kerana santan pulut binasa, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Sendiri cari nahas, sendiri cari masalah, akhirnya membawa
membuktikan bahwa mereka ni sebenarnya adalah kaki fitnah dan sebagainya. Alright, jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit perkembangan ya berkaitan dengan skandal baja padi yang bernilai sebanyak 1.8 bilion semasa nafas di bawah pentadbiran Kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam kes ini sahabat semua? Ini yang menarik juga untuk saya bawakan bersama dengan anda. Jadi kalau kita lihat sekali lagi kenyataan media ini, seorang bekas ahli jemaah pengarah nafas mengimbas kembali bagaimana pasukan mereka melakukan pembaharuan habis-habisan 6 tahun lalu di bawah Menteri waktu itu Allahyarham Datuk Seri Salihuddin Ayub. Muhammad Hisamuddin Ghazali berkata dalam tempoh 1 tahun saja mereka berjaya mengutip hutang sebanyak 3.1 bilion ringgit dan tunai lebih 800 juta. Namun katanya ketika pemerintahan Perikatan Nasional selama 33 bulan, duit menjadi negatif sebanyak 400 juta. Di mana hilang semua duit yang dipungut kesnya itu? Dari 800 juta kepada negatif 400 juta. Jadi sehingga berlakunya skandal baja padi tersebar yang berjumlah sebanyak 1.8 bilion. Kata individu yang membuat pendedahan ini, 6 tahun lepas kami reform habis-habisan nafas. Hutang kami kutip 3.1 bilion ringgit dalam masa setahun dan tunai dalam 800 juta lebih. 1 tahun saja kami buat kerja, penyelewengan kami berjaya kesan dan lebih 50 juta nafas rugi sebab penyelewengan itu. Naik era Perikatan Nasional 33 bulan, duit negatif menjadi 400 juta. Dan skandal baja padi 1.8 bilion semalam kemarin SPRM umum bekas pengurus besar nafas akan didakwa. Jadi terima kasih kepada arwah Abang Din Salahuddin katanya ya, Menteri Pertanian masa itu bagi peluang baiki habis-habisan dulu katanya di Facebook. Jadi terdahulu pada 21 Januari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bekas pengurus besar nafas bakal dituduh hujung bulan ini berhubung kes rasuah membabitkan pembekalan baja padi bernilai 1.8 bilion ringgit. Jadi SPRM sebelumnya telah membongkar kewujudan kartel dalam pengagihan dan pembekalan kontrak baja padi di dalam nafas. Dan beberapa siri pembongkaran dilakukan SPRM di sekitar Kuala Lumpur termasuk ibu pejabat pertubuhan, kementerian dan 9 syarikat yang mendapat projek berkenaan. Projek di bawah kementerian yang berjumlah sebanyak 1.8 bilion dianugerahkan kepada pertubuhan terbabit bagi tempoh 30 bulan bermula 2021 hingga tahun 2023. Wow, itu dia sahabat semua. Apalagi kes ini berlaku bila berlaku ketika kerajaan PAS dan Bersatu 33 bulan sebelum ini. Akhirnya semuanya terbongkar dan pengurusi nafas sebelum itu akan didakwa. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Oren Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.